Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dia hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Haji Harun mana Haji Harun ni? Sat mai ke tak mai dah? Pasal dia mesej saya. Saya tunggu mana orang yang mesej saya ni. Dia tak ada tuan-tuan. Imam seorang lagi, imam apa nama? Mana Imam Ramli? Nuri. Tak apalah tuan-tuan. Lah ni ramai orang kena Covid. Betul tak? Adik-adik saya ramai kena Covid. Lah ni Covid pun orang dah tak takut sangat dah. Kalau di sekolah budak kena Covid pun tak boleh balik. Saya ngajak sekolah kata 5 dengan STAM, kalau kena Covid duduk asrama je. Malah ada cikgu yang Covid pun main sekolah tuan-tuan. Kontak rapat bulan ni tak ada dah. Rehat-rehat, betul tak? Kontak rapat pun dia main kerja. Baik. Lah ni kalau Covid, siapa yang ambil booster kalau kena 5 hari sahaja. Adik saya kali kedua kena. Adik saya itu kena, dia kena lagi. Tapi disebabkan dia dah ada booster, sekejap dia sihat tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah lah malam ni kita dapat bertemu. Padahal masa ni saya main ni, adik saya ada orang positif, kakak saya pun positif, ramai positif tuan-tuan. Saya tak positif tuan-tuan, sebab saya tak check. Itu dia tuan-tuan. Tak ada apa kot tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita dapat bertemu. Bulan 12 saya tak main, anak saya sunat. Bulan lepas saya demam, sampai sekolah pun tak pergi lah tuan-tuan. 3 hari memang tak larat lah tuan-tuan. Banyak kuliah saya tinggal. Sekolah pun tak pergi tuan-tuan. Jadi ini bulan ni alhamdulillah lah saya dapat bertemu. Cuma risau jugalah sebab kakak saya positif, adik saya positif kan. Saya boleh je check, tapi saya fikir tak ada gejala. Ni positif pun kalau tak ada gejala tak apa. Betul tak? Dia ikut orang. Kawan saya baru ni insiden, patah kaki tuan-tuan. Dia nak pergi mancing kat Kuala Gula. Insiden kat Jalan Gula tu, langgak pokok. Lepas subuh dia turun, naik motor dia langgak batang sawit yang terbalik. Kaki dia patah. Tulang kaki dia dua-dua patah. Kan tulang kaki kita tu dia ada 2. Tulang besar, tulang kecil. Dia dua-dua tulang patah. Dua-dua sekali patah lah, teruk lah langgak batang sawit tu. Jadi bila sampai di hospital nak masuk besi tak boleh. Pasal dia positif. Dia positif rupanya. Dia kerja duduk tepi saya, duduk jembang dengan saya tuan-tuan. Saya mai kat tuan-tuan malam ni. Tak ada apa kot tuan-tuan. Omicron ni dia tak kuat sangat. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi bila dia tak boleh masuk besi, dia pun hantar balik dulu. Balik rumah dulu. Habis beberapa hari baru dia bawa masuk besi. Dan ni ada kat rumah. Sekali barulah dia ambil balik, bawa masuk besi. Tak apalah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan lah ni, untuk Covid yang Omicron ni, dia mudah merebak, tapi dia tak kuat. Dia 16 kali ganda lebih lemah tuan-tuan. 16 kali ganda lebih lemah daripada hak dulu tuan-tuan. Ada kawan saya seorang, dia tak mau vaksin, anti vaksin. Dia kena Omicron. Dia sembuh tuan-tuan, tapi teruk lah. Dan dia bangga lah tuan-tuan, pasal dia tak ambil vaksin pun sembuh. Dia tak tahu Omicron ni 16 kali ganda lebih lemah daripada hak dulu. Tu orang dah tak takut sangat tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan, ingat tak? Ya, 69 di perbicaraan sifat nafsiyah.
Di situ. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dahrain, kata pengarang. Pembicaraan sifat nafsiyah wujud. Ini kita dah masuk, sebelum ni kita dah bicara tentang Asmaul Husna. Kita kenal Allah melalui nama-nama Allah yang baik, yang indah. Jadi sekarang kita masuk, dia dah mula masuk dalam persoalan ini, isu ada sikit unsur falsafah lah tuan-tuan. Yang pertama, nafsiyah wujud. Kenapa sebut nafsiyah? Sebab sifat ni merujuk kepada zat tu. Dia merujuk pada zat tu tuan-tuan. Itu dia panggil sifat nafsiyah. Macam botol ni lah tuan-tuan. Botol ni ada kan? Ada tu merujuk pada apa? Merujuk pada botol ni ya? Boleh Dia merujuk pada botol ni. Bukan makna yang ada pada botol ni. Ni falsafah sikit tuan-tuan. Contohnya melihat. Tuan-tuan, kalau saya kata tuan-tuan ada, dia merujuk pada tuan-tuan punya badan ni, itu tak? Haji Ramli ada, merujuk pada badan Haji Ramli tu, nafsi Haji Ramli tu. Tapi kalau saya kata Haji Ramli melihat, dia merujuk kepada makna yang berada pada Haji Ramli, makna yang ada pada zat. Macam botol ni ada kan? Ada tu merujuk pada apa? Merujuk pada botol ni ya? Ni botol ni. Itu kan sifat nafsiyah tu. Kemudian saya kata botol ni ringan. Ringan tu, mana yang ringan? Makna yang difahami yang berada pada botol ni. Faham tak tu? Itu sifat tu. Sifat. Dipanggil sifat yang berada pada zat. Itu maknawi. Nanti kita akan sebut sifat ma'ani tuan-tuan. Apa lagi ciri sifat botol ni? Botol ni nipih. Kan, nipih. Nipih juga merujuk kepada satu makna yang difahami yang berada pada botol ini. Adapun botol ini sendiri merujuk kepada wujud botol ini, merujuk kepada botol ini sendiri. Nafsi botol ini. Jadi kalau kata kereta ada, merujuk pada kereta tu. Boleh no? Merujuk pada batang tubuh kereta tu. Baik. Tak apalah tu, ni falsafah sikit. Artinya Allah wajib ada dan adanya itu tidak dengan suatu sebab. Jadi Allah Ta'ala wajib ada. Wajib di sini saya dah sebut kat tuan-tuan, bukanlah wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum syarak ni ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang wajib pada hukum fiqh ni, hukum syarak ni, siapa buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib di sini wajib pada akal. Ada akal. Apa makna dia wajib pada akal ni? Ma la yutasawwaru fi aqli adamuh. Benda yang kita akal ni tak boleh bayang, tak ada. Akal tak boleh bayang, tak ada. Akal kita mesti kata ada Tuhan. Wajib ada. Dia panggil wajibul wujud. Makna dia, pada akal ni percaya adanya Tuhan. Dan Tuhan yang sebenar itu Allah. Dan malah manusia ni, seluruh dunia percaya pada Tuhan. Cuma mereka tersesat apabila cuba mendefinisikan Tuhan tak berdasarkan wahyu. Itu yang sembah Brahman lah, Siva lah, ada yang sembah matahari lah, ada yang sembah macam-macam. Apabila apa? Dia pun tak berdasarkan wahyu nak memahami Tuhan. Pada tahun 2020 tuan-tuan ada keluar kan World Population Review. Ada dekat website tu, dia sebut kat dunia ni ada 7.2 bilion manusia, 7.2 bilion lebih kurang. Orang yang percaya Tuhan ni 85%. Ramai tuan-tuan. 85% orang percaya Tuhan. Makna dia manusia ni tak kira lah Islam ke bukan Islam ke, secara akalnya ni dia tak boleh fikir dunia tak ada Tuhan. Dunia tak ada pencipta ni tak boleh. Mustahil. Hatta kalau tuan-tuan balik rumah tuan-tuan, balik rumah tuan-tuan malam ni, tengok depan rumah tuan-tuan ada Ferrari sebiji. Tuan-tuan fikir apa? Tuan-tuan akan fikir siapa punya? Betul? Lumrah. Tak perlu pun saya korang bagi tahu. Tuan-tuan balik-balik tengok ada Ferrari, siapa punya? Mesti tuan-tuan fikir lagu tu. Mesti kan? Lumrah kan? Ataupun tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan nak makan, tengok atas meja tuan-tuan ada handset iPhone 13 Pro Max, mahal tu kan? Tuan-tuan akan panggil bini tuan-tuan, betul tak? Yang tuan-tuan panggil yang ke Mak Hang tuan-tuan. Kita Mak Hang lah tuan-tuan. Mak Hang
Mak Hang, ni handset siapa? Betul tak? Mesti kita panggil, kita akan tanya siapa punya. Kita takkan tengok handset tu, handset ni dah ada sejak azali lagi. Azali maksudnya tidak permulaan. Mustahil tuan-tuan. Kan? Mesti kita akan tahu ada orang. Takkanlah bumi yang sangat kompleks ni tuan-tuan, kita tak boleh terfikir ada Tuhan yang menciptakan. Sedangkan bumi ni lebih kompleks dari segala benda tuan-tuan. Hatta lalat sekok pun Quran sebut kita tak boleh buat. Jin dan manusia berkumpul tak boleh buat sekok lalat. Jangan cerita benda yang lain. Lalat pun kita tak boleh buat. Zubab. Walau ijtama'ulah, sekalipun kita berhimpun nak buat sekok lalat, kita tak boleh buat. Jadi tuan-tuan, manusia 85% percaya Tuhan. 2.3 bilion Kristian, 2.38 bilion Kristian, 1.91 bilion orang Islam. Jadi dalam tahun 2050, selewat-lewatnya lah Islam akan mengatasi Kristian. Sekarang ni Kristian lebih ramai daripada Islam. Kristian ada 2.38, Islam ada 1.91 bilion. Yang ketiga adalah agama Hindu. Dia ada 1.16 bilion agama Hindu. Seterusnya agama Buddha, dia ada 507 juta. Kemudian dia ada agama apa tuan-tuan? Agama masyarakat macam Tao, Konfusius, agama masyarakat tuan-tuan. Dia maksud dia merujuk kepada tempat kaum tertentu saja. Agama kaum tertentu kan. Ada sembah pokok lah, sembah semangat laut lah tuan-tuan. Yang ni ada 60 juta. Yahudi ada 14.6 juta. Yahudi 14.6 juta. Dan ateis banyak jugalah tuan-tuan. Yang tak percaya Tuhan ni banyak agaklah. Ada dalam 1.19 bilion. Tapi merujuk kepada 15%. 85% percaya Tuhan. Maknanya normalnya manusia percaya Tuhan. Mustahil dunia ni. Hatta kita belajar simple matematik tuan-tuan. Simple matematik je. Kosong tambah 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 kosong, dia takkan jadi satu. Betul tak? Kosong kali kosong kali kosong kali kosong kali kosong, dia takkan jadi satu. Alam ni dia ada permulaan dan dia ada perakhiran. Boleh lah. Dulu tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan, dulu saintis, ratusan tahun saintis sebut alam tidak ada permulaan. Saintis sebut lama dah. Para saintis seluruh dunia mengatakan alam tidak ada permulaan sebab tidak ada siapa boleh buktikan alam ni ada permulaan dan ada perakhiran. Satu teori yang dipanggil sebagai apa? Static universe. Static universe ni maksud dia alam semesta ni adalah satu himpunan segala material yang tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Azaliyun abadiyun. Tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Sebab kita tak dapat buktikan. Kata para saintis yang berubah kita. Kita mati, anak kita mai cucu kita mati. Adapun alam ni mana ada permulaan, saintis kata. Sebab tak boleh buktikan. Pada tahun 1927, ini orang buang dah lah tuan-tuan. Orang tak pegang dah. Lah ni teori static universe dah dibuang lontong sampah dah. Tak siapa kat dunia ni pun percaya tuan-tuan. Alam kita ada permulaan. Bumi umur dia 4.5 bilion tahun. Matahari pun sama, 4.5 bilion tahun. Jadi tuan-tuan, pasal apa lama sangat tuan-tuan? Pasal bumi dah ada sebelum Nabi Adam AS. Betul tak? Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi khalifah. Bumi dah ada dah. Nabi Adam belum diciptakan lagi. Bumi dah memang lama tuan-tuan. Lama sungguh. Dan bumi ada permulaan. Kemudian bumi ada perakhiran tak tuan-tuan? Ya, bumi ada perakhiran. Bila tuan-tuan perakhiran dia, kalau orang tu tak beriman dengan Quran ke, dia tak beriman dengan apa-apa pun, dia percaya pada sains dia. Sains buktikan bumi akan hancur. Masa bila hancur, apabila matahari terpadam, dia terpadam tuan-tuan. Matahari akan terpadam. Sebab matahari itu dia menyala kerana dalam matahari itu dia ada himpunan hidrogen yang berlaku reaksi nuklear, dia menukarkan hidrogen kepada helium. Tu yang dia menyala tu. Macam kita punya torchlight lah, menyala pasal ada bateri. Lampu minyak tanah menyala pasal ada minyak tanah. Bila habis minyak tanah padam, matahari pun sama. Matahari makhluk. Makhluk semua ada limit tuan-tuan.
Jadi matahari tu bila habis hidrogen yang ada di dalam dia tu, dia akan padam. Ada bukti ada. Matahari tu bintang tuan-tuan, bintang kecil. Matahari tu bintang, tuan-tuan tengok bintang malam-malam banyak-banyak tu. Macam matahari, bintang tuan-tuan tengok malam-malam macam matahari juga, ada planet yang orbit dia macam kita. Malah bintang yang kita tengok tu berganda-ganda lebih besar daripada matahari lagi. Matahari tu adalah bintang. Bintang banyak-banyak tu, salah satu bintang tu matahari. Cuma matahari ni dia kecil berbanding dengan bintang yang kita tengok. Memanglah bintang kita tengok tu kecil di langit pasal jauh tuan-tuan. Kalau dekat tuan-tuan lebih besar daripada matahari lagi. Jadi dah ada di langit bintang yang meletup. Dah ada dah tuan-tuan. Malah saintis pun dah dapat ambil gambar. Macam kenapa bintang tu meletup? Apabila hidrogen yang berada di dalam dia tu kehabisan. Jadi matahari ni bukan padam macam tu je. Kita ni kalau matahari padam mati dah kita semua tuan-tuan, mati dah. Tak boleh hidup dah tuan-tuan. Walaupun China ada buat matahari tiruan, dia ada buat. Itu pun dalam beberapa saat yang dia dapat buat. Dia buat macam tu jugalah, dia guna teknologi hidrogen ditukarkan kepada helium menggunakan kuasa nuklear. Macam tu jugalah, dan Britain pun ada buat. Tapi China ada buat tuan-tuan. Kuasa yang dia hasilkan tu agak kuat lah. Walaupun tak sama dengan matahari tapi agak kuat. Dalam beberapa saat dia dapat hasilkan matahari tiruan China. Jadi tuan-tuan, kalau matahari tak ada pun mati dah kita semua. Tapi matahari ni rupanya di langit, bila habis hidrogen dia akan kembang. Dia akan kembang. Lepas dia kembang, dia akan meletup. Kalau letupan dia tak kuat, dia panggil letupan nova. Kalau letupan dia kuat, dia panggil supernova. Bila dia meletup, habis kita yang ada dekat sini tuan-tuan. Bumi, Zuhal, Neptun, Pluto, Marikh, habis semua. Bila dia dah meletup, maka dia menghasilkan satu benda yang sangat menakutkan. Satu benda yang saintis pun tak tahu apa benda tuan-tuan. Kita tahu tapi kita tak tahu secara menyeluruh. Tahu sikit, tahu dia ada tuan-tuan, tapi dia sangat pelik. Bila dia meletup, maka dia akan menghasilkan black holes. Black holes ni lubang hitam. Lubang hitam ni pelik tuan-tuan. Di angkasa lepas tu, dia ada satu lubang hitam. Graviti dia sangat kuat. Jangan kata bukan graviti macam vacuum tu. Vacuum tu kan, dia sedut kan. Dia sedut. Dia graviti dia tarik sangat kuat. Kalau kita punya vacuum ni boleh tarik habuk. Lubang hitam tu dia sedut cahaya. Malah saintis pun dah ambil gambar tuan-tuan. Bila cahaya lalu dekat lubang hitam tu, dia sedut cahaya. Dia boleh sedut cahaya. Kalau cahaya dia boleh sedut tuan-tuan, kita dalam tu memang jadi debu lah tuan-tuan. Kuat dia punya graviti tu. Yang peliknya bila dia sedut, patutnya keluar ke belakang tak? Dia sedut hilang. Itu saintis pelik tu. Seolah-olah dia sedut ke dimensi lain. Macam itulah. Dia sedut ke dimensi lain, ke alam lain. Itu yang pelik. Tak apalah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, bumi ni ada permulaan dan ada perakhiran. Bila ada permulaan, takkan tak ada yang buat. Itu kata wajib pada akal tu. Kok mana pun bila kita tengok langit bumi, mesti ada pemilik, mesti ada pencipta. Jadi kita nak kenal kok mana? Melalui wahyu. Wahyu mana? Al-Quran. Macam mana nak tahu daripada Tuhan? Allah Ta'ala sebut, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Quran tu kalau bukan daripada Allah, kalau Quran tu bukan daripada Tuhan, akan banyak silap dalam tu. Allah Ta'ala cabar cari kesalahan, tak dapat cari kesalahan. Punya banyak fakta saintifik dalam Quran. Baik tuan-tuan. Kemudian, sesungguhnya wujudnya Allah itu adalah suatu kebenaran yang tidak dapat diragu-ragukan lagi. Maksudnya Tuhan tuan-tuan, tak dapat dinafikan. Dan Tuhan yang sebenar adalah Allah Azza wa Jalla. Allah adalah Tuhan pada semua tuan-tuan. Hatta orang yang bukan Islam, siapa yang jadikan dia? Allah jadikan. Siapa yang bagi rezeki kat dia tuan-tuan? Allah yang bagi rezeki. Hatta orang bukan Islam, cuma walaupun dia tak mengakui Allah Tuhan dia, tapi Allah lah Tuhan dia yang sebenar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Semua yang ada atas bumi ni Tuhan dia Allah. Tentu orang kafir tuan-tuan, kalau dia berdoa, Allah dengar ke tak dengar? Agak-agak. Dia orang kafir berdoa, Allah dengar. Ada ketika Allah Ta'ala kabul. Ada ketika. Contoh tuan-tuan, contoh. Iblis. Jahat Iblis ni kan dia waktu dia tak sujud pada Nabi Adam, dan dia dah berjanji nak menyesatkan anak Adam. Tapi dia kata dekat Allah,
fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis ni jahat jelas kufur dia. Dia doa pada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Ya, umurmu dipanjangkan sampai hari kiamat. Iblis yang makhluk paling jahat, Allah kabulkan doa dia. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau iblis pun Allah kabulkan doa kita, insya-Allah tuan-tuan Allah kabulkan. Tapi kena ingatlah tuan-tuan, kalau kita minta tu bukan yang terbaik, Allah Taala bagi yang lain. Cara Allah kabulkan ada 3 kan. Sama ada kabulkan terus apa yang kita minta, ataupun Allah Taala selamat menyimpan doa kita tu, Allah Taala simpan di akhirat. Kita minta tak dapat, rupanya Allah Taala simpan di akhirat supaya kita punya darjat tinggi di sana. Ataupun yang ketiga, Allah Taala selamatkan kita daripada musibah. Seperti mana yang kita minta macam ni. Musibah yang Allah Taala selamatkan kita tu seperti mana yang kita minta. Contohnya kita nak minta kerja sebulan gaji 10,000, betul tak? Contoh je lah. Kita minta tak dapat, tapi rupanya Allah palingkan kita daripada sakit, betul tak? Sakit yang mana menyebabkan kita hilang sebulan 10,000 ataupun lebih lagi tuan-tuan. Allah selamatkan kita daripada musibah yang macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan, semua dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ada kata-kata yang masyhur tuan-tuan. Ada kata-kata ulama yang mana disebut, kalau aku minta pada Allah, Allah Taala kabulkan, aku gembira. Tapi kalau aku minta pada Allah, Allah Taala tak kabulkan, aku lagi gembira. Sebab apa? Bila kita minta pada Allah, Allah Taala kabulkan, itu pilihan kita. Seronoklah tuan-tuan, benda yang kita nak dapat. Tapi bila kita minta pada Allah dah lama tak dapat-dapat, itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah pasti lebih baik. Faham tak? Yang penting doa tu apa? Yang penting doa tu mesti kita hayati tuan-tuan. Jangan minta tak hayati tuan-tuan. Doa kena minta dan kita faham. Nah, terutama kita bagus kita baca doa bahasa Arab, betul tak? Memang bagus pun. Itulah bahasa paling afdal tuan-tuan. Kita dalam bahasa Arab lah. Betul tak? Hatta kita dalam mazhab Syafi'i, doa dalam sujud tak boleh bahasa lain, batal sembahyang, betul tak? Ini dalam mazhab kita. Dalam mazhab lain boleh. Dalam mazhab Hanafi, doa bahasa lain tak apa, sebab doa tu ibadah. Ini mazhab Hanafi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat pula. Tuan-tuan nanti sujud, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah. Pening kawan sebelah dengar. Dia ni cakap Melayu dalam sembahyang. Dalam mazhab lain tak boleh. Dalam mazhab kita tak boleh Syafi'i, mesti bahasa Arab. Begitu tuan-tuan. Dalam mazhab lain tak apa. Saya nak sebut tuan-tuan lah khilaf. Cumanya tuan-tuan bahasa Arab lah yang paling afdal, betul tak? Doa maksur pada Nabi bahasa Arab, betul tak? Hadis, doa dalam Quran dalam bahasa Arab. Tapi kita cuba faham apa yang kita minta tuan-tuan. Faham, jangan tak faham tuan-tuan. Itu yang kita minta silap. Allahumma khtim lana su'il khatimah tuan-tuan. Dia buat sedih pula tu, betul tak kan? Allahumma khtim lana. Ulang berkali-kali lah tu. Kenalah faham tuan-tuan. Boleh lah faham dan kita hayati satu. Yang kedua, jangan terburu-buru. Jangan kita berdoa minta tak dapat-dapat pun. Yang tu memang susah dapat. Yang ketiga, jangan ada dosa. Doa minta dosa. Doa minta dapat menang nombor ekor. Ini memang tak dapat tuan-tuan. Minta yang ada dosa. Ataupun qati'atur rahimin, minta untuk putuskan hubungan silaturahim. Betul tak? Marah dengan adik-beradik, doa supaya ditimpa musibah kat adik-beradik. Ini tak boleh. Doa yang memutuskan silaturahim. Yang lain tu Allah, kalau tak ada tu semua dan kita ni orang yang semayang, kita minta tak dapat, kita akan dapat salah satu daripada 3 tadi tuan-tuan. Baik tuan-tuan, orang kafir kalau dia berdoa, kadang-kadang Allah Ta'ala kabul. Sebab Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala Tuhan kepada semua. Contoh ya, dalam hadis Nabi sebut, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Takutlah doa orang yang dizalimi sekalipun dia kafir. Adalah hadis Nabi sebut. Hadis sahih tuan-tuan. Dalam satu riwayat dia kata wa in kana fajiran, sekalipun dia jahat. Orang tu jahat, semayang pun tak. Curi pisang kita katuk separuh mati tuan-tuan. Curi pisang je pun tak padan tuan-tuan. Betul tak? Takut kita buat tu lebih daripada apa yang dia curi. Betul tak tuan-tuan? Ataupun dia kafir. Dalam satu hadis juga dia sebut wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir. Dia kafir, dia tak beriman, dia orang susah. Contohnya lah tuan-tuan. Orang susah naik motor dengan anak dia, langgar kereta kita. Dia dah lah susah cari rezeki, kita pergi balon dia dengan anak dia. Betul tak? Kita zalim. Kalau dia minta tolong, oh Tuhan, sampai ke langit. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada satu peninju hebat.
Heavyweight lah ni dia nombor 1. Nama dia Tyson Fury. Tahu Tyson Fury? Tak kenal Tak kenal heavyweight. Tuan-tuan tengoklah Tyson Fury ni, dulu dia hebat, lepas tu dia ada masalah mental sikit sehingga kan dia nak bunuh diri tuan-tuan. Dia nak bunuh diri tapi sebab dia nak kereta Ferrari tu. Bawa hampir 300 km. Bukan Mike Tyson dulu tuan-tuan, ni Tyson Fury. Tyson Fury tu memang ayah dia bubuh nama tu pun berdasarkan Mike Tyson lah. Ayah dia pun minat Mike Tyson. Bubuh nama dia Tyson Fury. Lah ni dia adalah juara heavyweight. Tinju tuan-tuan. Jadi saya menarik lah tengok cerita dia tu. Dia nak bunuh diri dia sebab dia tak dapat kawal diri dia tak semangat nak. Lepas dia boxing, lepas tu dia tak semangat dah. Lepas dia dapat harta apa semua, dia tak semangat nak boxing lah. Tak semangat, dia minum arak, dihisap dadah. Mana ada semayang ni apa? Minum arak, hisap dadah. Dadah ni tuan-tuan kalau dah hisap, susah nak berhenti dadah. Arak pun susah sebab dadah ni bila orang tu ambil, dia akan stimulate kita punya dopamin tuan-tuan. Di otak ni dia ada dopamin. Dopamin itulah yang menentukan keseronokan tuan-tuan, sesuatu benda. Dopamin dia otak ni tuan-tuan. Penentu seronok ni otak. Sebab tu kita kalau mabuk, bagi apa pun kita tak tahu seronok tak seronok. Sakit pun kita tak rasa. Macam mana tuan-tuan kalau lapar, saya bagi makanan yang paling tuan-tuan suka. Bagi tuan-tuan nasi Arab. Tuan-tuan seronok kan? Dopamin tu banyak. Dia rembes dengan dopamin. Ataupun tuan-tuan nak sangat beli kereta Mercedes, tiba-tiba anak hadiah kat tuan-tuan. Tuan-tuan seronok tak? Masa seronok tu, dia rembeskan dopamin tu. Sama kawan saya, dia buat kajian bab dadah ni. Kajian bab dadah. Segala jenis Segala jenis yang ada kat dunia ni, yang paling tinggi dopamin dia adalah hubungan seksual lah, setubuh. Tapi dadah lagi tinggi. Tyson Fury ni dia ketagih dadah. Dan dia ketagih dengan alkohol. Dia tak boleh berubah. Kalau kita nak tinggal rokok pun susah, nak tinggal dadah lagi susah lah tuan-tuan. Nak bagi tahu yang tu lah. Kalau rokok pun kita rasa susah nak berhenti ya. Dadah lagi susah. Sebab dia stimulate kita punya dopamin ni. Nah, itu penentu kita happy, kita happy. Tu orang isap dadah tuan-tuan tengok duduk tepi jalan tu kan. Padahal dia rasa seronok sungguh. Dia rasa seronok tak tahu nak kata tuan-tuan. Dopamin dia rembeskan banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia tak boleh berhenti tuan-tuan. Dadah dia dengan araknya sampai dia tension. Dia naik kereta, dia nak bunuh diri. Cut. Tapi dia dengar suara kata jangan bunuh diri. Suara mana siapa tak tahu. Jadi dia tak jadi bunuh diri. Dia balik rumah dia, Tyson Fury ni. Dia Kristian. Dia balik rumah dia masuk dalam bilik, dia berdoa pada Tuhan. Tuan tahulah Kristian ni percaya pada Allah, tapi dia konsep dia tu lah syirik. Sebab ada 3 kan. Allah, Ruhul Qudus dengan Isa kan. Ni syirik tuan-tuan. Tapi dia minta pada Tuhan. 10 minit dia menangis minta pada Tuhan. 10 minit dia menangis minta pada Tuhan. Lepas pada tu tuan-tuan datang balik semangat dia tuan-tuan. Semangat dia. Lepas tu lah ni dia semangat balik. Dia exercise-nya, dia berlatih balik. Sekarang ni dia dah mempertahankan beberapa kali tuan-tuan. Dia punya title juara heavyweight. Dunia tuan-tuan, peringkat dunia ni. Peringkat dunia dia sekarang ni. Tuan-tuan tahulah tinju tuan-tuan. Sekali tinju menang dapat 100 juta tuan-tuan. 25 juta, dapat kadang 100 juta USD. Antara sukan yang banyak dapat yang tu lah tuan-tuan. Boxing. Saya nak ceritanya Allah Tuhan sekalian alam tuan-tuan. Boleh jadi Allah Ta'ala kabulkan doa sekalipun dia bukan Islam. Baik tuan-tuan. Kemudian kerana segala apa yang ada di alam ini semuanya menjadi bukti di atas kewujudan Allah. Semua yang ada tuan, langit, bumi, gunung gandang, tumbuh-tumbuhan, perkara-perkara yang terdapat di alam sebelah atas seperti matahari, bulan, bintang, planet dan lain-lain, dan perkara yang terdapat di alam bawah seperti bumi, gunung gandang, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya adalah menjadi tanda adanya Allah yang menciptakan. Jadi di atas tuan-tuan adanya langit, bumi, bintang, gunung gandang, itu semua makhluk Allah tuan-tuan. Dan di manakah batasan alam semesta tuan-tuan, kita tak tahu di mana batasan dia tuan-tuan. Malah alam semesta dia makin meluas tuan-tuan. Saintis pun belum jumpa tuan-tuan. Was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami ciptakan dengan kekuasaan dan kamilah yang lebar luaskan.
Di mana batasan alam semesta kita belum jumpa kita tuan. Allah yang jadikan. Kerana tidak mungkin sekali ada suatu kejadian tanpa ada penjadinya. Itulah. Mustahil tuan-tuan. Ada satu benda tidak ada pencipta. Mustahil. Mesti ada yang cipta. Tetapi hakikat wujudnya Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Tak dapat tengok. Pasal apa tak boleh tengok? Pasal apa kita tak boleh tengok Allah? Yang pertama tuan-tuan, banyak makhluk kita tak tengok pun. Betul tak? Angin bukan kita tengok pun. Betul tak? Angin. Tapi rasa tuan. Bukan nampak angin pun. Rasa. Angin tak nampak tapi kita rasa kewujudan dia. Ada benda yang kita nampak tapi kita tak tahu hakikat dia. Ada? Cahaya. Tuan-tuan nampak. Tapi apakah hakikat cahaya? Susah tuan-tuan. Kita tahu hakikat macam kita lah. Kita ada darah. Kita ada tulang. Betul tak kan? Kita ada 70% adalah air. Cahaya apa cahaya? Nampak tapi hakikat dia kita pun tak tahu sangat cahaya ni. Cuma kelajuan dia kita tahu. 1 saat 300,000 km. 1 saat cahaya 300,000 km dia bergerak. Itu kelajuan dia. Malah ada benda yang kita tak nampak. Coronavirus kan? Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Tapi tuan-tuan nampak kesan dia? Nampak. Pasal apa kita tak nampak coronavirus? Sebab dia sangat halus. Tuan-tuan kena tengok bawah mikroskop elektron. Baru tuan-tuan nampak. Kerana dia terlalu halus, mata kita tak nampak. Malah kalaulah seluruh coronavirus yang ada kat dunia ni, kita himpunkan dalam satu cawan ni, boleh kumpul dalam satu cawan ni tuan-tuan. Coronavirus yang telah bunuh berpuluh juta orang tuan-tuan. Boleh kumpul dalam cawan ni tuan-tuan. Dia ada tak tuan-tuan? Ada. Kita tak nampak pun. Pasal dia halus. Mata kita tak mampu pasal kecil sangat. Mata kita ada had. Sama Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Mata kita ni bersifat akan binasa tuan-tuan. Fana. Betul tak? Dia akan fana. Dia akan mati. Dia akan musnah. Adapun ahli syurga tuan-tuan, di akhirat kita akan melihat Allah. Allah Ta'ala akan jadikan manusia ahli syurga nanti dalam rupa, dalam bentuk yang lebih sempurna daripada sekarang tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kita di syurga ada kemampuan untuk melihat zat Allah Azza wa Jal. Di dunia tak? Nah, di dunia tak ada siapa pun pernah melihat Allah Azza wa Jal. Baik, jadi tuan-tuan, kok mana pun akal kita mesti akan fikir adanya Tuhan. Ada satu kisah menarik tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, saya sebut ya. Ketika mana Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Imam Abu Hanifah, dia pernah nak berdebat dengan Dahriyun. Dahriyun ni etis lah tuan-tuan. Etis. Dan ataupun kita panggil Dahriyun, ataupun kita panggil dia sebagai Dahriyun. Satu lagi orang panggil Mulhidun. Mulhidun sama lah. Mulhid, Dahriyun sama lah. Kawan saya daripada Maghribi tu dia sebut, kalau di negara Arab tu gerakan etis tu agak kuat jugalah. Agak kuat. Dan ada satu tokoh, dia ulama, dia jadi etis. Asalnya ulama, dia jadi etis. Itu antara tokoh pegangan etis di Arab. Tokoh utama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ni daripada Najd. Najd. Lah ni Riyadh dah tuan-tuan. Najd. Dia daripada situ, lama dah, daripada tahun 1930-an. Dia mengaji, tuan-tuan, dia aliran Salafi tuan-tuan. Tuan-tuan aliran Salafi. Aliran Salafi Mekah Madinah. Salafi ni tuan-tuan, kalau di Malaysia ni orang Malaysia tak panggil Salafi, orang Malaysia panggil Wahabi tuan-tuan. Macam-macam lah tuan-tuan. Tapi Salafi lah tuan-tuan. Depa gelar lagi, depa Salafi lah. Jadi dia aliran Salafi, dia duduk aliran Salafi ni tuan-tuan nak faham, depa ni mazhab Hambali lah tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i, depa mazhab Hambali. Lebih macam itulah. Depa mazhab Hambali. Cuma dari segi akidah depa katanya depa ikut ashab ahlul hadis. Begitulah tuan-tuan. Saya tahu ya, saya punya pensyarah pun ramai je tuan-tuan. Di UM tu ada aja Salafi ni. Jadi tuan-tuan, apa Abdullah Al-Qasimi dia Salafi. Hebatlah. Dia pergi Mesir, Al-Azhar. Jadi Al-Azhar ni Al-Asyairah, tembung lah sikit. Syairah ni macam kita lah tuan-tuan. Al-Asyairah Sufi lagi. Jadi bertembunglah antara dia dengan guru-gurunya di Al-Azhar. Tak apalah tuan-tuan. Tapi dia ni alim tuan-tuan. Tak dapat nafikan Abdullah Al-Qasimi ni orang alim, bukan calang-calang. Sebab kitab dia membuktikan kealiman dia. Pertama, dia menentang ulama Al-Azhar lah. Ulama Al-Azhar tuan-tuan tahulah, kita kan banyak bertabaruk. Tahu tabaruk kan? Tabaruk dengan tok guru, cium tangan. Aliran Salafi ni tak suka lah benda-benda tu. Dia tulis kitab menentang tok guru dia satu. Tak apa. Yang kedua,
Dia tulis kitab yang cukup hebat tuan-tuan. Ni dapat pujian semualah ketika mana golongan anti hadis tulis kitab menyerang hadis. Abdullah Al-Qasimi ni dia tulis kitab yang hebat menjawab hujah-hujah Quraniyun. Quraniyun ni nama sedap. Ahli Al-Quran, maksudnya puak-puak yang pegang pada Quran tolak hadis. Tuan-tuan boleh type di internet Ahlul Quran, www.ahlulquran.com. Di situ semua doktor, profesor, orang Islam tuan-tuan. Banyaknya tokoh-tokoh daripada orang Arab tuan-tuan. Rupanya mereka ni anti hadis. Tapi bila tengok doktor, mereka semua geng-geng anti hadis. Ada PhD. Mereka sebut Ahlul Quran, kami ni, ataupun bahasa Inggeris dipanggil Quranis. Nama sedap. Geng-geng Quran. Tapi rupanya tujuan mereka tolak Quran. Itu tujuan mereka. Jadi golongan ni masa 1930-an tu serang hadis Nabi. Abdullah Al-Qasim ni tulis buku lawan mereka. Dan buku dia hebat. Kemudian ada lagi seorang yang menulis buku yang menghina Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab ni tokoh lah tuan-tuan. Tokoh yang panggil Wahabi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi dia Qatar masjid paling besar dia, masjid negara dia adalah Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan, Muhammad bin Wahab, di Malaysia kita panggil Wahabi kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi di Qatar, Muhammad bin Wahab ni dia pun sangat hormat lah tuan-tuan. Saya ingat masa saya duduk di Qatar dalam sebulan lebih tu kursus bahasa. Cerita pasal Muhammad bin Wahab ni. Orang Qatar marah tuan-tuan. Orang Qatar ni Muhammad bin Wahab adalah mujaddid. Lagi dia mujaddid, tokoh. Tak apalah tuan-tuan, saya bukan nak sebut tentang Muhammad bin Wahab tu. Banyaklah cerita Muhammad bin Wahab tuan-tuan. Cumanya kalau di negara Arab tu banyaklah. Macam di Qatar, Saudi dipanggap Muhammad bin Wahab ni hebatlah. Tokoh mujaddid. Baik, jadi tuan-tuan, ada orang yang menghina Muhammad bin Wahab. Dia tulis satu buku membela Muhammad bin Wahab, Abdullah Al-Qasimi. Sampai masa tu, hebat tak hebat buku dia tu membela Muhammad bin Wahab ni, Imam Masjidil Haram masa tu saya lupa nama dia, memuji Abdullah Al-Qasimi ni. Kata Imam Masjidil Haram masa tu kat Abdullah Al-Qasimi ni, laqad dafa'a Qasimi mahrul jannah bi katbi kitab hadha. Sesungguhnya Abdullah Al-Qasimi telah membayar mahar nak masuk syurga kerana dia tulis buku ni. Hebat buku tu. Sampai Imam Masjidil Haram puji dia. Hebat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, pada tahun 1940-an habis. Dia jadi ateis tuan-tuan. Antara sebab wallahualam orang tak dapat terima. Ni satu benda yang sangat pelik. Ada orang kata Allah Qasim ni mungkin dia ni ejen CIA ke apa. Tapi ini memang mengarut lah. Sebab bila tengok sejarah dia memang daripada kecil dia mengaji agama. Tak ada kaitan langsung dengan orang luar. Dia memang asal riak tuan-tuan. Najd. Ada yang kata, kebanyakan kata boleh jadi Allah Al-Qasim ni dia mungkin ada sifat dalam hati dia. Mungkin ada riak, takbur, sum'ah yang menyebabkan dia rosak last sekali. Tapi tuan-tuan, nak cerita Abdul Qasim ni, sebelum dia mati tu dia tulis buku black-black. Antaranya dia tulis buku dia tuan-tuan. Dia mati pada tahun 1996 kalau tak silap. Dan dia menjadi tokoh pegangan etis sampai hari ni. Antara tokoh terbesar di tanah Arab, Abdullah Al-Qasimi. 1996 dia mati. Antara buku dia tulis Al-Kaun Yu'arriful Ilah. Nama buku ni pun pelik tuan-tuan. Buku ni dia terbit pada tahun 1986 kalau tak silap. Apa makna Al-Kaun Yu'arriful Ilah? Al-Kaun Yu'arriful Ilah maksud dia makhluk lah yang mendefinisikan Tuhan. Tuhan tu tak ada. Makhluk yang cipta Tuhan. Orang Hindu dia mendefinisikan Tuhan tu dewa-dewa dia. Orang Islam Tuhan tak ada. Orang Islam mendefinisikan Tuhan tu Allah, padahal bukan ada pun. Orang yang Kristian mendefinisikan Tuhan tu Nabi Isa, padahal tak ada pun. Dia nak beritahu dalam buku dia sebenarnya Tuhan ni tak ada pun. Manusia yang menyusahkan diri dia mencipta Tuhan dalam kepercayaan dia. Oh, dahsyat tu buku tu. Dia ulama tuan-tuan. Last sekali. Dan dia mati tak tahu. Dia tak kata sebut dia taubat pun. Tak ada dia sebut dia taubat apa, tak ada. Dan dia mati 1996. Abdullah tuan-tuan type saja Abdullah Al-Qasimi. Jadi bagi saya agak mengejutkan lah. Sebab orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, tulis kitabnya hebat, tiba-tiba hujung dia menjadi etis. Tuan-tuan, tak apalah. Saya nak pendekkan cerita. Mula isyak ya. Sikit lagi. Imam Abu Hanifah dia nak berdebat dengan golongan macam ni lah. Imam Abu Hanifah, kita berhenti tuan-tuan. Masuk isyak kita berhenti tuan. Imam Abu Hanifah ada berapa minit tuan? 1 minit, 2 minit. Boleh ya? Imam Abu Hanifah tuan-tuan, bila etis ni dah hari nak debat dengan dia, dah berjanji di satu tempat. Imam jadi dah janji di satu tempat.
Imam Abu Hanifah datang lambat. Yang etis ni tunggu lama. Tunggu, tak sampai-sampai Imam Abu Hanifah janji nak mai jam ni. Tak mai. Dah lama dah baru Imam Abu Hanifah mai. Marahlah etis ni. Janji awal, mai lambat. Kata Imam Abu Hanifah, aku bukan sengaja lambat. Tadi masa nak mai sini, nak lintas sungai apa? El-Furat. Di Iraq tu sungai El-Furat. Nak lintas sungai tu. Tak ada orang yang nak bawa lintas. Tunggu. Ada satu pokok yang tumbang. Pokok tu tumbang.